Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita jumpa pada malam ini. Maaf atas sedikit kelewatan yang berlaku kerana saya baru saja selesai ceramah di Roton puasa hajat. Lepas itu menunjuk ke sini dan akhirnya alhamdulillah sampai. Walaupun sedikit kelewatan, namun demikian tahniah kepada tuan-tuan sahabat buku untuk sama-sama kita berkuliah pada malam ini. Pada malam ini kita nak bicara benda yang mudah saja. Mungkin tuan-tuan banyak kerja nak buat lepas ini, nak balik ke kampung cuti, nak berehat dengan keluarga. Jadi malam ini tajuk kita mudah saja. Kita nak tafsirkan pada malam ini surah Al-Masad. Surah Al-Masad ni macam mana bunyi dia? Susahlah surah Al-Masad ni panjang. Ya, kadang-kadang tanya apa tak qul Allah? Apa tak surah Al-Ikhlas? Al-Ikhlas tak. Sebab kita selalu hafal surah tapi tak hafal nama surah. Surah yang kita nak bincang pada malam ini adalah surah Al-Masad, ataupun namanya yang kedua adalah surah Al-Lahab. Dah dapat teka dulu. Ya, jadi surah itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahu alazim. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, surah ini sangat penting untuk dibicarakan pada masa kini. Kerana pembicaraan dalam surah ini menepati beberapa isu-isu semasa yang sedang hangat diperkatakan oleh masyarakat di sekeliling kita. Kalau tidak jauh, sikit-sikit dekat tu ada. Nak 100% sama tak mungkin boleh. Namun demikian, apa kata Allah? Wa tilkal ayyami nudawiluha bainan nas. Demikian itu hari, yang hari-hari yang berlaku pada dahulu kala akan kami ulang-ulangkan kembali di zaman kami. Maknanya apa yang berlaku satu ketika dahulu, peristiwa-peristiwa tertentu, Allah Ta'ala akan ulang balik berlaku pada masa akan datang, berlaku dan sampai akhir kiamat. Jadi maknanya kalau zaman dulu ada orang nama Abu Lahab, zaman ni agaknya ada tak Abu Lahab? Ada. Kalau zaman dulu ada isteri kepada Abu Lahab, dia bukan menteri pun, suami dia je menteri, tapi dia lebih daripada Abu Lahab lagi. Ada tak zaman ni? Lebih kurang ada. Tuan-tuan kata ada ya. Yang tu kita nak bincang malam ni ya. Baik. Tapi perbincangan kita berpaksikan kepada maklumat-maklumat yang diambil daripada kitab-kitab tafsir, insya-Allah ya. Baik. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, sebelum kita pergi jauh, kita kenali dulu surah ini. Surah ini adalah surah Makkiyah. Apa makna surah Makkiyah? Makna Makkiyah itu dia surah yang turun kepada Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Itu surah Makkiyah. Dan surah Makkiyah sebagaimana yang kita tahu,
dia merupakan surah yang memberikan penumpuan kepada yang pertama, memperdebatkan isu-isu akidah dan membatalkan fahaman-fahaman sesat pada waktu itu. Ya, dalam surah Tabat Yada ini tidak ada isu perdebatan, tetapi ada satu isu yang lain yang bersesuaian yang dibawa oleh surah Makkiyah, yaitu menzahirkan dan menerangkan tentang perkara-perkara akidah yang mesti diimani oleh seorang mukmin. Apa dia? Beriman kepada adanya api neraka Allah. Sebab itu dalam ayat ini kita akan jumpa nanti, sayasla naran dzata. Nanti Abu Lahab itu akan hidup terbakar dalam api neraka yang menjulang-julang. Walaupun ayat ini pendek, tetapi dia memberi kepada kita satu akidah. Apa dia? Wujudnya api neraka yang menjulang-julang. Ini akidah. Ya. Jadi sebab itu kita tengok dalam surah Makkiyah, Allah Ta'ala banyak bercerita tentang akidah. 13 tahun surah Makkiyah turun di kota Mekah. Ayat-ayatnya banyak berkisar tentang persoalan akidah. Ya. Baik. Apa sebab mesti akidah? Sebagaimana yang kita tahu bahawa akidah ini kalau ibarat sebuah bangunan, dia adalah tapak yang berada di bawah tanah. Ya. Jadi tapak itu kena kuat dulu, barulah kita boleh bina di atas tapak yang kuat itu bangunan yang tinggi mencakar langit. Ya, barulah kita boleh bina setelah tertanamnya akidah yang kukuh itu, barulah kita boleh membina berbagai-bagai perkara lagi dalam diri seorang manusia itu. Sebab itu akidah itu ditanam 13 tahun Nabi tanam akidah. Sebab apa tu? Sebab akidah ini modal yang paling penting sekali untuk pembangunan ummah. Ya, ummah ini kalau nak membangun, ummah ini kalau nak membina tamadun, dia mesti berpunca dan bermula daripada akidah yang kukuh. Ini kita punya fahaman. Nah, ya. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Dialah Allah yang telah memutuskan rasulnya membawa satu agama yang benar, liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, supaya agama yang benar ini memenangi agama-agama yang lain. Maknanya Islam ini dihantar untuk menjadi agama yang berdaulat. Islam ini dihantar untuk menjadi agama yang disegani, agama yang dapat mengalahkan agama-agama yang lain. Bukan agama yang dihantar untuk dikalahkan, bukan agama yang dihantar untuk menjadi peminta sedekah. Tidak. Islam dihantar ke dunia ini liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk mengatasi dan mengalahkan segala-gala agama-agama yang lain semuanya. Ya. Jadi Allah Ta'ala dah plan, dia dah plan daripada awal Islam ini aku hantar untuk dimenangkan. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala dia mengatur strategi supaya Nabi kita bila-bila berjuang, dia akan dapat sampai kepada kemenangan. Ya, sebab itu Allah Ta'ala ajar Nabi 13 tahun tanamkan akidah. Akidah itu penting. Ya, kalau akidah ini tidak penting, takkanlah 13 tahun akidah saja. Ya, coba tuan-tuan lihat. Nah, ya, lepas 13 tahun tu baru Nabi berhijrah ke Madinah untuk membina satu tamadun Islam yang hebat. Lepas 13 tahun Nabi duduk di Mekah, tanam akidah, baru Nabi pergi ke Madinah, bina sebuah daulah Islam. Tapi cuba kita lihat, dalam 13 tahun itu Nabi hanya mengajar tentang syurga neraka secara teori. Neraka itu macam ni, neraka itu macam ni. Punya pentingnya akidah kepada neraka dan syurga ini dalam membina tamadun,
Allah Ta'ala ajak Nabi SAW pergi tengok sendiri api neraka. Punya pentingnya dalam membina tamadun akidah beriman kepada surga itu, Allah Ta'ala ajak Nabi setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Allah Ta'ala ajak dia, jemput dia pergi tengok surga dengan mata sendiri. Karena itu berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj berlaku setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah untuk membina tamadun Islam. Mengapa mesti? Sebab sebelum ini Nabi tanam teori, turun ayat tentang api neraka, Nabi ajar. Nabi tak nak tengok. Ya, Allah panggil dia, "Jom Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah pun mengimani api neraka." Ya, dan Nabi betul-betul yakin. Tetapi keyakinan itu ditambah lagi dengan diajak Nabi pergi tengok sendiri api neraka. Nabi pun Mi'raj. Bila Mi'raj, tuan-tuan, Nabi lihat bagaimana api neraka. Nabi lihat suasana orang yang kena rendam api neraka. Nabi lihat orang yang kena seksa dalam api neraka. Baru setahun sebelum Nabi bina tamadun, Allah ajar dia lihat, tengok api neraka. Sehingga Nabi balik, apa Nabi sebut pada para sahabat? "Lau ta'lamu ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau kamu tahulah apa yang aku tahu, yakni api neraka ni macam mana, nescaya kamu akan menangis banyak dan kamu akan ketawa sedikit. Bila Nabi dah sampai kepada peringkat ini, baru Allah Ta'ala perintahkan Nabi, "Ya Muhammad, hijrah ke Madinah." Baru ayat jihad turun. Ayat tentang jihad turun selepas Nabi melihat api neraka dengan mata. Dan melihat api neraka dengan mata ni bukan Nabi seorang saja tengok, sahabat juga tengok. Sebab Allah Ta'ala pastikan sebelum tamadun Islam ini dibina, biarlah pembina-pembina tamadun itu orang yang takut dengan api neraka. Kalau tidak, tamadun itu akan musnah. Nak menang bukan susah, kan nak menang. Tapi kalau menang itu akidahnya rapuh, tak teringat pada api neraka, kemenangan itu akhirnya akan menjadi fitnah kepada orang yang menang. Sebab itu setahun sebelum hijrah membina tamadun, Allah ajak, "Ya Muhammad, mari tengok api neraka aku betul-betul." Sebab itu kita tengok, tuan-tuan, kehidupan Nabi tak sama macam itu. Malik bin Haris, seorang sahabat Nabi, satu hari Nabi tanya, "Kaifa asbahta ya Malik?" Apa khabar kamu hari ini, wahai Malik? Malik kata apa? "Asbahtu mu'min haqqan." Hari ini aku dah jadi mukmin yang sebenar. Nabi berasa pelik jawapannya. Sebab Nabi tanya apa khabar. Biasa bila tanya apa khabar, jawapan dia, "Ana bi khair," saya sihat. Tapi jawapan yang diberi oleh Malik bin Haris ni tak sama. Nabi tanya apa khabar, dia jawab, "Asbahtu mu'min haqqan." Aku dah jadi mukmin yang sebenar. Nabi pun kata, "Ya Malik, likul syai'in haq." Bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hak, ada bukti. Apa bukti kau dah jadi mukmin yang sebenar? Nabi tanya. Lebih kurang dalam bahasa Melayu dia macam ni. Malik bin Haris kata, "Ya Rasulullah, aku ni bila duit dalam poket ada, aku rasa tak selesa. Rasa bersalah aja bila duit dalam poket. Habis kau buat apa? Aku letak lantang masjid, derma fisabilillah, baru lega hati." Nabi tanya lagi, "Apa lagi tanda kau rasa kau ni dah jadi mukmin yang sebenar?" "Saya ni ya Rasulullah, bila tiba waktu malam, kalau saya tidur, saya rasa salah sangat, dosa. Habis kau buat apa?" "Saya habiskan malam saya dengan beribadah kepada Allah." Lagi, bila tiba waktu siang, saya rasa berdosa kalau saya makan minum. Habis kau buat apa? "Saya habiskan waktu siang dengan berpuasa." Apa lagi? "Ya Rasulullah, saya bagaikan melihat
ahli-ahli neraka sedang diazab oleh Allah dengan rantai-rantai api neraka yang merah menyala. Apa? Sahabat boleh nampak. Lagi apa lagi kau lihat? Ya Rasulullah, saya nampak ahli-ahli surga sedang bertukar-tukar cawan dalam surga menikmati nikmatnya. Nabi kata kau di sini. Nabi tepuk dah dia. Asbahta mu'min haqqan. Benar, engkau telah jadi mukmin yang betul-betul. Nak ceritanya tuan-tuan, para sahabat, bukan saja Nabi nampak api neraka, para sahabat juga melihat api neraka. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkali tumbang. Dia balik dari semayang, dia jalan tiba-tiba budak-budak main api. Dia orang baling api dekat, baling batu dalam api. Api itu naik menjulang. Pingsan dia. Sayyidina Ali pingsan. Bila pingsan tadi, ngapa kamu pingsan? Aku ternampak api neraka Allah. Berada. Ini kehebatan mereka. Ya. Nabi balik, kalau kamu tengok apa yang aku tengok, kamu akan ketahui sedikit, kamu akan menangis banyak. Jadi ini umat yang dibina, generasi yang dibina oleh Nabi sebelum mereka berhijrah ke Madinah. Generasi yang nampak api neraka Allah, generasi yang nampak surga Allah. Kalau nak nampak benda ni tuan-tuan, ya, bagi orang yang tak tahan lah, rasanya berhenti kerja kan? Sebab apa? Nak beribadat kepada Allah. Tapi sahabat dia boleh kontrol, Nabi dia boleh kontrol. Dia positifkan benda tu. Akhir sekali mereka menjadi mukmin yang sebaik-baik mukmin. Jadi sebab itu tuan-tuan, akidah ini ditanam 13 tahun. Jadi antara ayat yang menurunkan tentang persoalan akidah adalah ayat daripada surah Al-Masad ini. Tabat yada abi lahabin wa tab. Nak cerita je betapa pentingnya pembinaan akidah di dalam diri, di dalam minda seorang mukmin. Baru dia akan jadi hebat. Dan kalau dia menjadi orang yang mengisi kemenangan, baru kemenangan itu akan menjadi rahmat. Jika tidak, hancur kemenangan itu bertukar menjadi fitnah. Nah ini akidah, ya. Sebab itu kita kena semak akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mari kita mula bincang surah ini. So surah ini adalah surah Makkiyah. Apa sebab turun ayat ini? Jadi dalam setengah-setengah ayat Quran dia ada sebab nuzul, sebab turun ayat. Sebab turun ayat ini boleh membantu kita paling tidak memahami ayat tersebut. Tersebut dalam kitab-kitab tafsir, para ulama mengatakan bahawa sebabnya begini. Bila turunnya ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, bangun dan berikan peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Bila turun saja ayat ini, Nabi mulakan dakwah. Berdakwah kepada orang-orang yang terdekat. Pada waktu itu yang terdekat sekali ialah orang-orang di kota Mekah. Satu pagi Nabi berdiri di Jabal Qubis. Bila sampai di Jabal Qubis itu, Nabi mula memanggil orang-orang Mekah. Ya sabahah, Nabi kata, wahai orang Mekah, berhimpun sekejap. Ada perkara yang aku nak cakapkan. Tuan-tuan, bila Nabi sebut begitu, berlombok orang-orang kota Mekah itu datang jumpa Nabi. Termasuklah exco kanan kerajaan negeri Mekah. Siapa dia? Abu Lahab. Bukan, dia kerajaan Mekah ni tuan-tuan. Quraisy ni bukan orang kata satu kumpulan samsir, bukan. Dia satu kerajaan. Ya, satu kerajaan yang ada parlimen dia, ada polis dia, ada askar dia. Siap. Nabi berdepan dengan mereka. Nabi panggil, ya sahabat, mai semua kumpul. Bila Nabi panggil tuan-tuan, berkumpul. Ini satu benda pelik yang berlaku. Ya, cuba besok pagi tuan-tuan pergi dekat bangunan HKS tu, panggil orang Syalam, agaknya kumpul.
Masya Allah, kumpul yang ada benda pun nak jaga. Agaknya berapa orang dalam kumpul. Ya. Sama lah kalau tuan-tuan pun tak boleh, saya pun sama juga. Orang kata apa dia? Apa? Kita tak ada kekuatan. Nabi tuan-tuan, dia ada kekuatan kepribadian yang sangat hebat. Ya, dia panggil saja orang minat nak dengar dia cakap. Ya, sebab tu saya kata, bila Allah Ta'ala nak Islam ini menang, Allah Ta'ala akan sediakan sebab-sebab kemenangan. Nabi kita ni tuan-tuan, pada diri dia tu berlombok segala sebab-sebab kemenangan. Betul tengok, dia datang daripada keluarga macam mana. Ya. Bila sebut keluarga Nabi Muhammad Bani Hashim, bila sebut Bani Hashim saja, orang akan terbayang datuk nenek dia yang hebat-hebat. Abdul Muttalib, datuk dia yang terdekat. Orang yang tak payah diperkenalkan lagi di kota Mekah tu. Orang yang pernah dikatakan gila kerana nak menggali perigi Zamzam. Ya. Abdul Muttalib ni tuan-tuan, dia penghulu Mekah. Mungkin datuk bandar lah dia tengok orang datang pergi ke Kaabah tu, tawaf nak minum air tak ada. Dia pun kata, aku kena cari pergi Zamzam. Pergi Zamzam masa tu dah tak ada dah. Dah terkampus lama dah. Sejak orang Arab berperang sama-sama mereka, berebutkan air, mereka ambil keputusan, kita kampus pergi ni supaya senang, kau tak dapat, aku pun tak dapat. Jadi pergi Zamzam tak ada. Tapi Abdul Muttalib fikir, dia sebagai pemimpin perlu sediakan, perlu adakan kemudahan air ni. Pak, dia punya pengorbanan, dia mula gali pergi Zamzam. Orang kata gila kau, takkan jumpa. Itu zaman dulu, zaman Nabi Ismail punya cerita. Ya, dah dia terus menggali sampai dia bernazar, kalau aku jumpa pergi Zamzam ini, aku akan sembelih salah seorang daripada anak laki-laki. Ini semua peristiwa ni ialah strategi-strategi yang diatur oleh Allah supaya Nabi ini dia senang menang. Sebab itu bila kita baca kitab sirah, mesti ulama akan bawa cerita ini juga. Kita berfikir, apa pasal cerita ini nak dicerita kepada kita? Sebenarnya itu strategi yang Allah Ta'ala aturkan. Biar cantik, biar Nabi ni bila dia berjuang ni cepat menang. Abdul Muttalib pun gali-gali, Allah Ta'ala bagi ilham dekat dia dalam mimpi. Dia penjumpa di Zamzam. Bayangkan tuan-tuan, ketika itu air merupakan sumber kehidupan sampai sekarang. Nak pula di padang pasir, jumpa pula tempat pelancong datang hari-hari. Lagi dah orang kenal. Siapa dia? Abdul Muttalib. Siapa dia? Abdul Muttalib. Sampai Abdul Muttalib jadi cukup terkenal sebagai orang yang menjumpai pergi Zamzam. Bila dah jumpa pergi Zamzam, dia kena sembelih anak dia sebab dia dah bernazar. Siapa anaknya? Cari Abdullah. Siapa Abdullah? Bapa Nabi SAW. Allah aturkan dia cantik supaya Nabi kita cepat popular. Sebab nak menang ni perlu juga populariti. Tuan-tuan bertanding ke syahadat ni, seorang pun tak kenal tuan-tuan, ni anak bulu bentungan dia ni. Payah nak menang. Tapi kalau dah terkenal, orang tahu kebaikan kita, mudah menang. Sebab tu Allah Ta'ala angkat Nabi dia daripada kecil. Sebelum dia lahir lagi, dia dah, nama dia telah diangkat. Ya, dia datuk dia terkenal. Nak sembelih pula bapak dia, kerana pergi Zamzam, ayah dia hampir dikorbankan, sehingga akhirnya digantikan dengan 100 ekor unta. Peristiwa sembelih unta ni tuan-tuan, waktu tu 100 ekor, usahakan waktu tu, waktu sekarang pun, kalau masjid tuan-tuan ni sembelih 100 ekor unta bagi orang miskin makan, agaknya surau ni akan terkenal ke surau. Surau unta, orang tak kena surau takwa, surau mana surau unta. Itu baru sembelih seekor unta betul. Tengok tu masjid unta dekat Lapangan. Berapa ekor unta je dia sembelih? Terus masjid unta. Ini Nabi
sebelum dia lahir 100 ekor unta untuk gantikan nyawa bapak dia. Tak jadi terkenal unta. Dolar mana? Dolar unta. Ibaratnya macam itu. Ya. Jadi Abdullah ni nama dah naik dah. Nama dah terkenal, orang dah kenali dia dah. Kerana pergi Zamzam, dia hampir disembelih. Dan yang jumpa pergi Zamzam ada datuk dia. Allah atur lagi. Abdullah kahwin dengan Siti Aminah. Perkahwinan selebriti macam ni tuan-tuan. Ya, zaman dulu tak ada lah yang aja. Tapi sudah cukup untuk menggegarkan kota Mekah. Sebab apa? Sebab anak kepada pemimpin kota Mekah berkahwin dengan seorang perempuan yang hebat. Habis riuh kota Mekah. Sebab Abdullah ni tuan-tuan, hebatnya dia. Dalam kitab kata apa? Setiap kali dia berjalan di kota Mekah tu, anak-anak dari kota Mekah sanggup pecahkan dinding nak tengok Abang Lah lalu. Kalau dia dah dulu ambil bed, kan dulu kan dinding bukan macam rumah kita. Dinding orang panggil buat daripada daun kurma gitu kan. Ambil bed cocok tu Abang Lah lalu. Alangkah indahnya kalau dapat bersuamikan dia. Ini Abdullah datang daripada keturunan yang baik, ya. Pernah popular kerana dia Zamzam diambil, disembelih, digantikan 100 ekor unta. Semua ni untuk popular kan dia. Tiba-tiba dia berkahwin dengan Aminah. Ya Allah, kalau hari ini lah tuan-tuan, sahabat akan letak musuh kami. Allah aturkan. Sebelum Nabi lahir, Nabi popular kan ayah dia. Jadi kahwin punya kahwin, Allah popularkan lagi dengan dimatikan, diwafatkan bapa dia Abdullah. Wafat Abdullah. Bila Abdullah wafat, Aminah mengandung dalam keadaan masyarakat beri tumpuan kepada dia. Bukan saja beri tumpuan, masyarakat simpati dengan dia. Coba tuan-tuan tengok, antara orang yang paling simpati dengan Aminah siapa? Ya, Abu Lahab. Masa Aminah mengandung buat Abu Lahab, kesian tengok Aminah. Sebab itu adik ipar dia. Sehinggalah tuan-tuan, dia rasa lega sangat bila Aminah melahirkan anak. Sebab itu dia merdekakan Thuwaibah. Dia merdekakan Thuwaibah sebab rasa lega sangat. 9 bulan Aminah sakit perut, Abu Lahab sakit kepala. Sebagai menterjemahkan kegembiraannya, dia merdekakan Thuwaibah al-Islamiyah. Nampak? Jadi orang setara Abu Lahab, Samsin kan berdusun pun tuan-tuan, ambil perhatian terhadap Aminah. Apa tak lagi orang lain? Jadi Nabi pula dilahirkan, Allah Ta'ala setkan Nabi lahir pada tahun gajah. Macam-macam peristiwa terkenal menyebabkan Nabi kita ni lahir pada tahun gajah. Ya, jadi tuan-tuan nampak. Kemudian Nabi kita ni tuan-tuan, udahlah lahir tahun gajah, anak yatim pula, orang simpati. Ya, simpati orang pada dia. Ya, Allah Ta'ala atur macam-macam peristiwa. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, masyarakat kota Mekah boleh menerima dia. Masa dia remaja lagi, masyarakat dah terima dia. Ingat masa mereka bergaduh sama-sama waktu Kaabah nak diruntuhkan. Siapa nak letak Hajarul Aswad di tempat asal dia? Kan bergaduh masa tu. Akhir sekali mereka kata apa? Orang yang keluar daripada lorong ini, kita akan ambil dia jadi hakim kita. Tiba-tiba Nabi SAW pada waktu itu masih seorang remaja keluar. Tengok-tengok Muhammad, kami semua setuju dia jadi hakim kita. Bukan senyap tuan-tuan. Kumpulan-kumpulan yang berbalah boleh terima Nabi sebagai hakim dalam perbalahan mereka. Kau mudah tu. Ya, tengok macam mana Allah Ta'ala aturkan kemenangan itu. Sebab tu kita kata kemenangan itu datang dari Allah. Ya, Allah yang bagi kemenangan. Jadi tuan-tuan, Rasulullah diterima oleh masyarakat. Kahwin pula tuan-tuan dengan siapa? Khadijah. Dia tak main yang bawah-bawah ni. Kahwin dengan Khadijah pula, bukan dia yang pinang Khadijah, Khadijah pinang dia. Tokoh-tokoh korporat wanita ni tuan-tuan, dia orang tinggi tu.
Dia bukan macam koprak lelaki. Alah RM1, RM2, tak apalah, halal lah. Dia orang di Mesir pun begitu. Teliti, dia punya mesyuarat lah tuan-tuan. Saya, ya Allah, orang puan kalau jadi bos, dia punya mesyuarat tak sama macam lelaki jadi bos. Dia punya mesyuarat, ya Allah. Biar masak-masak Ustaz. Sampai saya kata kalau masak sangat, nanti angin nanti biar diangin. Dia orang punya mesyuarat, cukup teliti, ya Allah. Bukan macam kita lagi. Wanita sangat teliti macam Khadijah, boleh tertarik ke Nabi Muhammad SAW. Siapa kasihnya ada toko koprak tertarik itu? Betul. Nabi seorang tokoh koprak wanita yang berjaya. Bukan dia tak berjaya, dia orang yang berjaya dalam perniagaan. Dia boleh tertarik ke Nabi Muhammad. Dah tertarik, tak tahan pula tu. Ledakan cinta, tak tahan. Akhirnya apa dia buat? Dia suruh orang dia pergi pinang Nabi SAW. Kita boleh gambarkan kat situ macam mana kepribadian Nabi itu Allah Ta'ala atur. Sebab itu tuan-tuan, bila Nabi panggil, wahai orang Mekah, main berkumpul sekejap, ada benda aku nak cerita. Mereka datang mendengung datang. Sebab kepribadian dia yang hebat sebelum dia jadi Rasul. Itu yang kita kena mengiktibar. Kepribadian sangat penting sebelum kita jadi pemimpin. Sebab orang mengulung semuanya. Jadi Nabi dan Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam panggil mereka. Mereka berkumpul. Bila berkumpul, Nabi beritahu satu perkara. Apa dia? Wahai kaumku, kamu nampak tak Jabal Qubais yang tinggi ni? Nampak. Kamu nampak tak benda seberang sana? Tak nampak. Macam mana kalau aku beritahu kamu, di belakang bukit tu ada satu kumpulan manusia yang sedang bersiap sedia nak menyerang kita? Kamu percaya tak? Apa kata mereka? Ma jaramna minka al-kadhib. Kami tak pernah dengar daripada kau berdusta yang kami percaya. Punya tingginya kepercayaan orang kepada dia. Benda yang tak nampak pun Nabi cerita, orang percaya. Termasuk yang percaya itu Abu Lahab. Percaya Abu Lahab. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, Abu Lahab dia boleh terima Nabi sampai dia ambil Nabi jadi besan dia. Ya, sebelum Nabi jadi Rasul, sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, mereka berdua berbesan tu. Anak perempuan Rasulullah berkahwin dengan anak laki-laki Abu Lahab. Rumah dekat-dekat, duduk berjiran, pas saja dia. Ya. Bila Nabi tengok mereka percaya kepada apa kata-kata dia, Nabi pun beritahu, kalau begitu aku nak beritahu kamu satu perkara. Apa dia? Inni Rasulullah. Aku ini Rasulullah yang dihantar Allah kepada kamu untuk menyelamatkan kamu daripada azab Allah di akhirat. Ini statement Nabi bagi kepada penduduk Mekah. Bila Nabi beritahu ni aja tuan-tuan, Abu Lahab dia berbelakang, terus pergi depan. Apa kata dia? Alihadha jama'tana ya Muhammad. Kerana inikah engkau himpunkan kami di sini pada hari ini? Tabban laka sa'iral yaum. Celakalah engkau sepanjang hari ini. Tiba-tiba mengamuk Abu Lahab. Bila sentuh apa? Bila sentuh bahawa aku ini Rasulullah. Bila sentuh, aku nak selamatkan kamu daripada azab api neraka Allah. Tiba-tiba boleh mengamuk Abu Lahab. Tak dia okey. Mengapa tuan-tuan? Itulah dia, kita dapat lihat bila berlakunya pertembungan antara Islam dan kufur ini tuan-tuan, pertembungan dia sangat dahsyat. Ya. Bila orang itu, apa makna kufur? Kufur itu maknanya tertutup. Sebab itu dalam bahasa Arab, petani-petani yang menanam benih dipanggil kafir. Anta kafir, engkau seorang petani. Ya. Perkataan kafir itu asalnya makna petani. Kan? Orang yang ambil benih, gali lubang, letak benih lalu tutup. Bila dia tutup benih dengan tanah,
dikatakan dia kafir, artinya orang yang menutup benih dengan tanah. Sebab itu biasa je, dia kafir tanah. Bukan maknanya dia orang yang tak sembah Allah, maknanya dia seorang petani. Mengapa orang yang kafir dipanggil kafir? Mengapa orang yang tak sembah Allah juga dipanggil kafir? Kerana fikiran mereka yang tertutup. Ya. Mereka tutup fikiran mereka, tak nak bagi terbuka. Dia tutup, dia blok tangan. Abu Lahab tiba-tiba dia keluar. Sebab apa? Sebab dia takut kalau aku bagi lagi Muhammad dia bercakap, habis orang Mekah akan terpengaruh. Cepat-cepat dia blok. Tarik tahu yang terus, jangan bagi dia. Sebab tu dia kena blok. Abu Lahab ni dia juga dia nak jadi exco ni tuan-tuan, mesti orang sedih. Ya. Karena sebab Muhammad ini orang kepercayaan masyarakat. Kalau dia tak cepat-cepat pergi depan, blok gitu, bagi dia bercakap lagi, habis orang percaya. Sebab itu dia tutup benih iman itu. Karena bagi orang cakap, dia sekat dakwah. Hanya dengan cara itu saja akan dapat mengekalkan ya kuasa dia dan mengekalkan pengaruh. Sebab itu dipanggil orang ini orang kafir, orang yang menutup kebenaran, tak bagi sampai ke otak, tak bagi sampai ke pinggang. Ini kafir. Apa yang Abu Lahab buat ni, inilah yang sedang dibuat oleh musuh-musuh agama. Cepat-cepat mereka cantas, tak bagi sebut. Yang di Selangor ni tak jadi. Ya, Selangor ni alhamdulillah lah, ceramah boleh sana sini. Sebab itu bila ceramah ni banyak, kuliah agama banyak, masyarakat makin faham. Dia cuba tentang pergi ke negeri-negeri lain, balik ke negeri saya, negeri Melaka. Dia pandai dia tak bagi, dia cantas habis. Ya, banyak kawan-kawan kita yang jadi guru-guru Kementerian Pelajaran ni mengajar di sana, mengajar sekolah biasa. Bila mana orang panggil mengajar di masjid, dia mengajar. Orang minat nak mengaji. Tengok dah mana agama ada je kes yang ditimbulkan. Ada seorang kawan tu, dia peminat-minat zaitun. Ya, dia guru kerajaan, mengajar di sekolah kerajaan di pagi, malam mengajar di masjid. Dia minat nak beli minyak zaitun, minat nak beli air delima. Minyak zaitun dengan air delima ni dijual di rumah seorang lelaki yang terlibat dengan salah sebuah parti Islam di Malaysia. Kawan tu pergi beli je, tak lama lepas tu dicop, awak juga menyokong mereka. So kami pindah awak ke negeri yang lain. Sekejap. Sebab mereka belajar daripada Abu Lahab. Kena cepat-cepat cantas, bagi peluang orang akan terpengaruh. Sebab mereka faham Islam ni tuan-tuan, dia punya nyawa dia terletak pada dakwah Islam. Nyawa Islam. Sebab itu kita tengok cara nak jaga Islam, salah satunya kena kekalkan dakwah. Hiduplah Islam. Kita matikan dakwah, matikan kuliah agama, mati Islam tu. Ini yang komunis buat dekat Rusia. Ini yang komunis buat dekat Yugoslavia. Berapa kali tuan-tuan pun saya rasa biasa berjumpa kan. Lepas Soviet Union, komunis tewas di Soviet Union, ketika itu negara mereka mula terbuka. Kita berjumpa orang-orang Islam yang duduk di negara-negara bawah jajahan komunis, apa jadi berislam mereka? Yang tinggal hanya nama je Islam, apa tentang Islam pun dia tak tahu. Sebab apa? Sebab komunis dia pandai sekat, jangan bagi masjid, jangan bagi beroperasi, dakwah jangan bagi beroperasi, azan jangan bagi didengarkan. Islam itu akan terbuka. Islam ini dakwah itu, sebab itu tuan-tuan, Nabi dakwah itulah tonggak utama. Jadi kita perkuatkan dakwah. Jangan takut dengan agama lain. Ini kita ni orang Islam kita sekarang, jadi takut dengan agama lain.
Apa sahaja kita nak takut agama lain? Agama mereka agama yang tak sempurna. Kita agama yang sempurna. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agama kamu dan telah aku cukupkan nikmat Islam kepada kamu dan aku redha Islam itu jadi agama kamu. Kita punya agama yang sempurna, datang daripada Tuhan yang maha sempurna. Tak mungkin ada satu agama lain yang boleh kalahkan Islam. Tak mungkin. Kalau di atas meja perdebatan, berdebatlah. Tak mungkin mereka boleh. Cuma Islam boleh kalah bila dakwah itu disekat. Kita akan kalah. Sebab itu, kalau kita sayangkan agama kita, takut orang masuk Kristian, perhebatkan dakwah. Bukan larang orang lain mengamalkan agama mereka. Bukan bagi bakar kitab Injil mereka. Bukan suruh tutup gereja mereka. Ya. Kita tak bagi. Kalau you sebarkan agama awak dekat sini, kami tangkap. Dia pergasa. You ni macam takut dekat agama lain. Ya? Kalau you betul-betul berani, mengapa tak izinkan kami juga sebarkan agama kami? Macam ada kurang aja dari agama awak ni. Saya tu. Ini contoh ya. Saya belajar buat sambal nasi lemak dengan datuk saya. Datuk saya polis Singapura. Lepas pencin jual nasi lemak dekat Singapura, jadi kaya. Sebelum dia wafat, saya belajar teknik buat nasi lemak. Sambal dia, jenis ikan bilis dia, santan dia, ya Allah. Saya belajar A to Z, habis masa belajar. Saya membuka lah saya punya gerai dekat section 7 Shah Alam. Dengan ilmu yang ada, saya yakin sempurna, saya menjual nasi lemak saya. Buka tudung tu, bau tersebut habis, student ITM turun. Buka pukul 7, 7.30, licin. Orang Sumbawang takwa datang lagi Ustaz, habis. Besok macam tu juga. 3-4 tahun saya jual, tak ada orang boleh kalahkan nasi lemak saya. Buka pukul 7, 7.30. Sampai terpaksa pakai 10 kerja untuk dalam masa sejam tu. Habis 4 tahun, 5 tahun habis. Saya dapat tahu bahawa nasi lemak saya yang tersebar. Tempat lain pun ada juga orang dengan nasi lemak, ada, tapi orang tak pergi, orang pergi tempat saya. Jadi bermakna orang dah tahu saya punya nasi sedap, baik. Sambalnya, garamnya secukup rasa, santannya, lemaknya secukup rasa, sedap. Tiba-tiba ada satu makcik datang jumpa saya, Ustaz, nampak tempat Ustaz ni banyak orang datang beli nasi lemak. Saya nak buka sebelah dia. Makcik dia sebut baru-baru nak belajar nasi lemak, nak buka gerai nasi lemak sebelah gerai saya. Saya dah tahu nasi lemak saya terbaik sebab 4 tahun, 5 tahun memang habis. Tiba-tiba makcik tu nak buka gerai sebelah saya. Saya tengok dia punya sambal pun bocah dia. Cium pun tak lemak lagi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan bagi tak makcik tu buka gerai sebelah? Silakan. Sebab kita tahu orang beli dekat dia 3 hari makan lagi dia bagi tahu. Sebab kita tahu kita punya sempurna. Jadi saya akan bagi dia buka aja. Kalau makcik ada kawan-kawan ibu tunggal lagi, suruh buka semua nasi lemak. Sini nasi lemak, ini nasi lemak. Saya sini buka. Tak ada apa, nak takut apa? Sebab kita tahu kita punya kualiti memang yang terbaik. Tapi cuba saya ni belajar buat nasi lemak tak habis daripada Datuk saya. Saya pun tengok nasi aku ni boleh benang. Tiba-tiba ada orang, cik, saya buka gerai sebelah boleh tak? Kau nak kena santau kan? Aku membuka sini dengan aku santau kan? Aku tangkap kan? Aku SI kan? Apa ni tak boleh? Awak tak boleh jual nasi lemak sini, saya saja boleh. Apa kata makcik tu? Ustaz, daripada skrip Ustaz,
Saya dapat baca bahawa Ustaz punya nasi lemak banyak kekurangan. Kalau Ustaz punya nasi lemak tamam, sempurna, Ustaz takkan takut bersaing dengan saya. Oleh kerana Ustaz takut, kenapa? Kerana nasi lemak Ustaz tak sempurna. Sebab tu Ustaz tak bagi saya buka yang sebelah. Kan? Saya nak kata, betul tak? Kita agama yang cukup sempurna. Tak ada agama lain yang boleh kalahkan Islam, betul? Tak ada. Kristian lagi dah tuan. Kalau dakwah kita berjalan betul-betul baik, ya, tak usah bimbang dengan Kristian itu. Satu agama yang ya Allah cukup kelakar. Saya pernah cerita pada tuan-tuan buka kitab Injil, ada lagi kitab Injil di rumah. Ya, saya jumpa dengan orang Kristian, jumpa padri dia yang dah panjang kopiah bulan. Tunjuk ayat ni apa ni? Cuma kau tafsir sikit. Mana? Tengoklah. Kisah Allah Ta'ala cari Nabi Yaqub. Saya pernah cerita pada tuan-tuan. Allah Ta'ala dia cari Nabi Yaqub, tak jumpa-jumpa. Cari, oh manalah kau. Cari tak jumpa. Ini dalam Injil ni tuan-tuan. Saya ambil pen warna biru, saya tandakan dengan marker pen, dengan lighter, pen highlighter. Ada lagi banyak ayat-ayat dalam Injil saya tandakan. Yang ini, yang saya dah tanda ni, ayat yang saya dah jumpa pagi tapi cakap Allah cari Nabi aku, tak jumpa-jumpa. Tiba-tiba terserempak, marah Allah. Allah mencekak Nabi aku bertepis. Bila dia terbit, berlakulah pergelutan antara Allah dan Nabi aku. Bergelut daripada malam sampai matahari terbit. Bila terbit matahari, Allah berkata, Yaqub, cukuplah kau. Aku ni Tuhan kau, Rasul, malulah orang nampak. Kita berhenti. Mulai daripada hari ini, samaituka Israel, aku namakan kau Israel. Itu yang Nabi aku dapat dari Israel menurut kitab Injil Old Testament. Saya tunjuk ke Datuk Padri. Tok, cuba Datuk tafsirkan dia. Allah tu kuat Datuk. Allah di sisi agama kita memang kuat. Tapi ni kuat apa benda ni? Gaduh dengan Nabi Yaqub malam dan pagi tak tenang. Dia tak terfikir. Saya tanya, Tuhan awak ni, dia maha mengetahui kan? Mestilah Tuhan dia mesti tahu semua. Ni Nabi Yaqub hilang pun dia cari tak jumpa dia. Dia pun tengok mana-mana. Dia baca balik ayat tu. Dia baca balik. Agaknya baru kali pertama dia jumpa. Itu Tok Padri tuan, jangan panjang ni. Baca ayat dalam kitab Injil, dia sendiri pun tak percaya. You nak takut apa dengan Kristian? Agama dia, kalau dia ajar pada orang akan tolak agama dia. Sebab agama dia, agama rekaan manusia. Bila manusia yang reka, manusia ni dia bersifat dengan sifat lemah, bersifat dengan sifat tak sempurna. Jadi yang tak sempurna nak buat agama, mesti lingkupnya. Adapun kita Islam ni, agama yang datang daripada Allah yang maha sempurna. Yang sempurna lawan tak sempurna, apa kita nak takut? Tapi syarat dia, dakwah itu mesti disebarkan dengan baik. Penerangan tentang agama, ya, itu cara nak jaga agama. Dakwah berjalan dengan baik dan laksanakan undang-undang hudud. Itu cara kedua. Ya, tukar agama, hancur. Man baddala dinahu faqtulu. Siapa tukar agama, hancur. Dakwah berjalan dengan baik, penerangan berjalan dengan baik, dan ada sekatan siapa keluar daripada agama, hancur. Agaknya tuan-tuan, bila ada dua ciri ini, dapat kita tengok orang murtad ini. Berjaya tak kristianisasi? Dia pun datang, Ustaz, nak buka nasi lemak sebelah, silakan. Dia buka. Kami tak dengar. Sekarang ni, bila kawan tu nak buka nasi lemak kat sebelah, kita tak bagi. Sebab apa? Sebab kita tahu kita menyekat dakwah. Bila dakwah ini disekat, maka Kristian akan menang mengatasi Islam. Kita tahu hudud tak berjalan. Bila hudud tak berjalan,
jais. Saya dulu kan kerja kat situ, ya. Pergi dekat berapa? Dekat 4 bahagian saudara baru. Sebulan lepas jumpa satu makcik India masuk Islam. Kita pun bagi lepas masuk Islam, bagi tuala lah, bagi sejadah lah, bagi telekung lah. 2 bulan lepas tu dia datang. Saya mau jumpa itu ustaz lah. Apa pasal? Mau keluar Islam. Itu hari masuk Islam, sekarang mau keluar. Itu hari saya punya anak sudah lari, saya makan, perut sudah lapar. Sekarang dia sudah balik, dia sudah bagi saya makan. Apa macam? Apa pasal saya masuk Islam? Saya mau masuk Hindu boleh. Apa saya boleh buat? Apa saya boleh buat? Saya pun itu je lah. Tak boleh buat. Sebab itu berlambat-lambat orang murtad keluar. Dakwah tak berjalan dengan baik, ya, orang keluar. Inilah punca. Sebab tu Abu Lahab dia cukup pandai. Nabi cakap tentang Islam je, cantas cepat. Jangan bagi dia cakap lagi. Kemudian dia rosakkan peribadi Nabi. Tampanlah kau ya Muhammad, celakalah kau hari ini ya Muhammad. Nampak? Ini strategi mereka. Ya. Saya bertengok tuan. Orang masuk Kristian bukanlah kan hebat sangat dakwah Kristian tu, tak ada hebat mana. Tapi kerana kita tidak hebat. Bulan Ramadan saya suka makan ikan goreng. Pergi pasar tengok ikan sepat, ikan talapia dia lepe-lepe, ikan bawal, potong tengah, tekuk lagu ni, letak kunyit secukup rasa, tulang dia pun rambut dia boleh makan. Saya balik rumah beritahu isteri, yang abang beli ikan talapia 3 ekor goreng, kita makan dengan nasi panas, mesti power. Wudu, ambil wudu tumis, kemudian wudu, makan dengan ikan goreng, nasi panas, cukup dah. Sedap dia lah. Kita try balik rumah. Sila-sila harga wudu naik tak boleh. Wudu naik tak? Tuan-tuan, isteri saya pun kata baiklah bang. Saya pun bulan Ramadan tak naik asam, naik atas. Maya baca Quran, isteri saya potong ikan. Potong ikan, letak kunyit, letak garam. Masa dia potong ikan tu, 3 ekor bapak kucing lalu. Sedap tau. Kata bapak kucing yang pertama, jangan kacau ikan tu, itu ustaz punya. Tak baik ambil ustaz punya. Kata bapak kucing yang lain, belum tentu. Kita tengok salah satu goreng untuk kita ke untuk ustaz. Kucing ni kucing beradab, betul? Kita tengok dulu. Kalau dia goreng untuk ustaz, jangan ambil, tak baik. Kurang baik, ambil baik dulu. Tapi kalau dia goreng untuk kita, halal lah kita ambil. Bukan Ramadan, kan mereka ni pemurah. Isteri saya pun goreng, tuan. Bila goreng kucing itu tuan, meleleh itu. Macam mana tu? Nanti dulu. Kita tengok untuk siapa dia goreng ni. Kawan tu tak sabar lah, nanti dulu. Bila ikan dah goreng, isteri saya pun letak atas tisu putih dalam pinggan, letak atas meja, dia pun naik atas. Kata kucing tadi, sah, dia goreng untuk kita. Sebab apa? Sebab kalau dia goreng untuk ustaz, dia dah nampak dah kita kat sini. Kata, mesti dia tutup dengan tudung saji. Atas tudung saji letak batu lesuk. Ini dia dah nampak kita kat situ. Dia tahu kita ni jenis kucing. Kucing tuan-tuan, nampak ikan goreng, takkan dia jadi warak. Tapi dia tak tutup juga. Bermakna memang ustaz tu baik, ustazah pun baik. Ya? Tunggu dia naik, kita naik atas meja. Isteri saya naik tuan-tuan, bapak kucing lompat atas meja. Ya? Dia pun tengok, makan ikan tersebut. Sedapnya, baik mereka ni ya. Memang digoreng untuk kita. Oh, ya. Makan azan pun berkumandang. Saya pun, jom kita pergi makan ikan goreng jejak budu.
Turun tengok kucing tu tengok. Terima kasih Ustaz. Saya menengok, apa hal kucing dimakan ikan ni? Kucing tu mana ikan? Bukan tu kita orang kan? Kucing tu pun confused, Ustaz, confused. Nampak? So ini bukan tu kita orang. Ingatkan tu kita orang. Nampak? Kalau tuan-tuan jadi Pak Hakim, tuan-tuan nak tangkap siapa? Tangkap isteri saya ke tangkap kucing? Siapa yang perlu dipersalahkan? Kalau betul you nak ikan ni, nak bagi ustaz makan, tutup elok-elok. Letak tudung saji atas tudung saji tu, letak batu lesung. Barulah kucing tahu, oh itu memang untuk ustaz, kita jangan cakap. Tapi dah tak tutup tuan-tuan, dia naik, sedap dia pemakan. Terima kasih. Ini yang terjadi kepada kristianisasi sekarang. Betul ke kita Islam dijaga orang Islam betul-betul? Betul. Tak. Sekarang ni aja dah lembut sikit dah. Ustaz-ustaz dah boleh ceramah bebas, itu pun Selangor je. Selangor pun belum tentu lagi. Ya tak? Keras sangat, tak kira dia. Tarik juga tahu dia. Jadi orang Islam miskin terbiar, remaja-remaja terbiar. Itu. Jadi bila terbiar, kita punya program dakwah tak cukup. Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan, program dakwah kita sekali cukup banyak. Ini kita orang surah At-Taqwa ni 1 bulan 53 kali. Itu surah At-Taqwa. Adakah umat Islam semuanya bertumpu di surah At-Taqwa ni? Tuan-tuan 1 bulan 53 kali ni kuliah contoh. Tapi dekat Sepang sana ada sebuah surau, berapa kali kuliah? Itu Selangor tuan-tuan. Ya. Pergi Negeri Sembilan. Sebelah aja. Pergi Melaka, lagi parah. Masuk Melaka, lagi parah. Itu nak cari masjid yang berkuliah macam nak cari burung gagak warna putih. Kristian pun tengok, mereka ni tak nak buat dia. Kalau dia nak betul-betul orang Islam, mesti dia buat betul-betul, jaga, tarbiyah betul-betul, didik betul-betul. Dia pun jalankan jarum dia, bila jalan jarum dia memang langkah. Kawan tu dengan iman kosong, ilmu kosong, apa pun tak ada. Kristian masuk jarum dia, habis. Tarik terus pada Kristian. You jangan salahkan Kristian. Mereka tu itulah kerja dia. Cuba tengok apa yang kita dah buat kepada Islam. Sebab itu tuan-tuan, saya cakap tuan-tuan, kita kena cepat-cepat tegakkan daulah Islamiah ni. Kita kena cepat-cepat buka orang-orang yang tak suka berdakwah ni. Sebab dakwah inilah penyelamat kepada kes-kes murtad. Ya. Lalu pengalaman saya dalam zakat. Bulan Ramadan ada satu pakcik, tua dah pakcik itu, datang dan masuk Islam. Bulan Ramadan datang dan masuk Islam. Tengok rupa orang lain. Tanya pakcik Kristian Melayu, saya Melayu Kristian. Dulu lahir, saya lahir Islam, tapi baru 6 tahun lepas saya masuk Kristian. Oh, merah saya Islam. Bila Islam kan, tanya ni jangan menjadi Kristian. Saya ni orang susah Ustaz, kerja gaji tak seberapa. Masa tu bulan 12, anak sakit, demam panas, merah muka-muka. Masa tu anak nak pergi sekolah, nak beli kasut, nak beli buku, nak beli beg. Saya tak ada duit. Anak dah merah muka. Isteri baru suruh pergi klinik, saya tak ada benda nak bawa. Kawan kata, besok kau ikut aku pergi gereja. Dekat gereja ni, kau belum cakap habis patri tu bagi dah kau. Kau jangan pergi masjid. Kau pergi masjid ada pisang emas dia bawa belajar. Kau minta bantuan dekat masjid, macam-macam diminta. Dia nak putusin IC dah. Itu. Dia hantar gambar kau ke Bukit Aman dulu tengok penipu ke tidak. Padahal kita ni perut dah lapar ni. Siasat lagi. Gereja, kau cakap tak ada cakap nak duit. Pakcik tu pergi, betul. Padri
bantu. Terus pergi rumah dia dekat Pucuk. Rumah dekat Pucuk. Ya. Lepas dia bagi bantuan, belikan beg pakaian, bawa anak dia pergi klinik. Nah, kalau Pak Cik nak lagi bantuan, datanglah ke tempat kami. Hari Ahad ada forum perdana, datang. Lepas tu jumpa saja, kita bagi lagi bantuan. Pak Cik betul tuan, tiap-tiap Ahad pergi dengan forum perdana. Betul. Lepas forum perdana, buat muka kesian sikit, dapat duit. Duit lama-lama. Gereja boleh bagi aku bantuan, masjid boleh bagi aku. Masjid boleh bagi aku. Minta lagi ada. Duduk sikit, tung derma jalan. Masjid boleh bagi apa? Dia masuk Kristian. Lepas 6 tahun masuk Kristian, dia nak masuk Islam. Lepas kita syahadah dengan dia, saya kata, Pak Cik, jom saya nak pergi rumah Pak Cik. Naik kereta dekat Pucuk. Sampai di Pucuk, masa tu Pucuk ada rumah panjang. Berhentilah kereta kami. Inilah rumah saya. Saya masuk tengok, ya Allah, rumahnya betul-betul depan pintu masjid. Jaraknya tak jauh, sini ke tiang itu. Saya kata, Pak Cik 6 tahun Kristian, orang masjid tak tahu je. Mereka tak ambil tahu. Saya pula jadi tak pergi masjid, lagi orang masjid tak kawan dengan saya. Akhir sekali saya kawan orang gereja. Nampak? Ini bukti. Sebab tu kan saya kata, kena tengok kita, bukan tengok orang. Sejauh mana kita jaga orang Islam kita. Sebab itu kita takut dengan agama lain. Kalau you kembangkan agama awak di sini, kami tangkap. Sebab apa? Sebab kita tahu kita tak buat kerja Islam. Uduk tak berjalan, kisos tak berjalan, dakwah Islam tidak dihebatkan. Akhir sekali kita jadi takut dengan agama. Jadi Abu Lahab dia tahu strategi, dia sekat dakwah terus. Alihada jama'atana ya Muhammad, kali ini kan kau impunkan kami. Dia celakakan kami. Nabi ini tuan, dia kekasih Allah. Kekasih Allah tak boleh diusir. Ya, kekasih kita pun tak diusir, apatah kekasih Allah. Bila dia sakiti Rasulullah SAW dengan celaka macam itu, apa kata Allah dalam hadis kursi? Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti kekasih aku isytihar perang kepada orang. Habis Allah Ta'ala terus turunkan malaikat-malaikat, turun bawa ayat ini. Itu yang turun, tabbat yada abi lahabin wa tab. Telah celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan celakalah dia nanti di akhirat. Mengapa dikatakan dua tangan? Sebab masa dia buat tu, dia buat gini, tampaklah tu ayat Muhammad. Allah terus kembalikan celaka itu pada dia. Sebab apa? Sebab ini kekasih Allah, ini pendakwah, ini orang yang berjuang Islam. Dia kekasih Allah yang mulia, tak boleh disakiti. Allah tak benarkan. Ya, kita dapat tengok banyak kali ya, kekasih-kekasih Allah dapat pembelaan daripada Allah. Bukan saja para rasul, mereka yang buat kerja-kerja anbiya ini juga kekasih Allah. Dia tidak boleh disakiti. Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa-siapa yang menyakiti kekasih aku isytihar perang. Sebab itu tengok, orang yang menyakiti Rasul akhir sekali binasa. Muka terbakar, hidung terbakar, mati hidup. Orang yang menyakiti ulama, tengok apa jadi pada mereka. Ya, jadi kita ambil iktibar, jangan ulang kesilapan Abu Lahab. Seterusnya Allah Ta'ala kata apa? Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Segala kerja buat dia, segala harta dia, sikit pun takkan beri manfaat kepada dia. Allah Ta'ala nak beri kesedaran kepada kita bahawa jangan berbangga dengan harta, jangan berbangga dengan pangkat kita, kalau kita tidak bawa iman bersama kita. Ya, semua benda itu takkan boleh tolong kita. Abu Lahab harta banyak, pangkat besar, tapi dia tak bawa iman. Bila tak bawa iman, hancur, takkan dapat apa. Saya selana rangza talahab
nanti dia akan duduk dalam api neraka yang menjulang-julang. Tuan, ayat ini kata ulama, dalil bahawa Quran itu bukan manusia buat. Sebab apa? Tengok ya, ayat itu turun masa tu Abu Lahab muda lagi. Sepatutnya bila dia dengar gitu, Abu Lahab akan duduk nabi neraka. Cepat-cepat aku masuk Islam supaya aku tak duduk nabi neraka. Tapi sampai ke akhir ayat, Abu Lahab tak masuk Islam. Sebab apa? Sebab di awal lagi Quran dah kata dia akan hidup nabi neraka. Ini tanda bahawa Quran itu datang dari Allah. Bila Allah kata begitu, begitulah. Sebab tu kita orang Islam ni, apa kata Allah, ya je. Kalau kita ikut logik akal lah tuan-tuan kan, macam tuan-tuan kan, ya, tuan-tuan suka bawa kereta parking tempat yang tak dibenarkan. Datang tempat puasa, cik, sekali lagi encik buat macam ni besok, kami ikat tayar kereta 4 kali ikat. Satu kali buka 50, 4 RM200. Agaknya besok tuan-tuan letak lagi tak? Kita nak dah letak. Kalau letak kena. Ya. Cuba tuan-tuan dengan Abu Lahab, Allah Ta'ala dah beritahu dia, engkau Abu Lahab akan duduk dalam api neraka. Dan api neraka itu menjulang-julang. Sepatutnya bila dia dah dengar macam tu, dia akan ambil tindakan. Apa dia? Takut dia, ya Muhammad, macam mana cara nak lari dalam neraka? Sepatutnya gitu. Tapi cuba tengok, bila Allah kata dia ahli neraka, hati dia tak terbuka langsung. Memang hati nak kafir masuk neraka. Di sini kita belajar apa dia? Bila Allah kata putih, maka putihlah. Bila Allah kata hitam, hitamlah yang akan berlaku. Tak mungkin akan berlaku yang lain. Allah kata dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah kata apa? Punca kamu nak maju, punca kamu nak jadi negara yang bertamadun, ialah pertama sekali kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Itu punca dia. Allah Ta'ala dah kata begitu, begitulah, jangan cari yang lain. Tak mungkin akan yang lain itu boleh menolong. Baik. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu juga istrinya, perempuan pemikul kayu api. Maknanya istrinya juga akan dicampakkan api neraka. Ini isteri Abu Lahab. Dia marah tuan, suaminya dikatakan celaka. Marah dia. Bila dia tahu begitu tuan-tuan, dia tak boleh kontrol. Apa? Dia ambil kayu api, cari Rasulullah. Mana Muhammad? Bayangkan, coba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan berada depan dia wajah. Ampun besar. Sudah kayu api. Mana Muhammad? Dalam kitab tafsir kata, masa dia cari Rasulullah tu, mulut dia mati hamun Rasulullah. Sehingga dia dah sampai dekat dengan Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, Ummu Jamil dah dekat. Nabi kata, jangan tiba, Allah dah pagar, dia takkan nampak aku. Tapi mereka lihat satu persatu perangai itu. Mana Muhammad? Dia maki hamun Rasulullah. Nabi kita ni tuan-tuan, dari segi kekeluargaan dia kuat tau. Pembesar-pembesar Quraisy tu semua sedangkan mana dia. Paling tidak kalau mereka bukan Islam, mereka ada semangat perkauman, ada semangat kekabilaan. Orang tak berani usir-usir dia. Tapi cuma tengok punya beraninya perempuan. Sebab apa? Sebab suami aku Abu Lahab. Aku nak buat apa saja aku boleh. Itu jadi berani. Padahal yang menteri Abu Lahab, dia ngikut je. Itulah. Itu jangan jadi macam Ummu Jamil, ya. Ummu Jamil ni lebih mangkuk dari sudut mangkuk Rasul. Ya. Jangan jadi macam tu. Kalau boleh kita jadilah macam siapa. Banyaklah wanita-wanita yang macam ni. Tapi ada yang bagus macam Fir'aun. Alhamdulillah dia menteri besar. Isterinya sedar bahawa saya bukan menteri, dia beriman pada Allah. Suami masuk neraka, isteri masuk syurga. Ya, siapa lagi? Kita cuma jangan jadi macam Ummu Jamil, jangan jadi macam isteri Nabi Nuh, jangan jadi macam isteri Abu Lahab, isteri Nabi Lut alaihissalam.
Ya, fakhonata anhuma, kedua-dua mereka mengkhianati suami mereka. Ya. Kalau nak jadi pun jadilah macam Asia. Ya, suami durhaka pada Allah, tapi dia taat pada Allah. Nah, kalau nak jadi lagi, jadilah juga macam siapa? Macam Siti Zubaidah. Siapa Siti Zubaidah? Isteri kepada Harun Ar-Rasyid. Zubaidah ni bukan lawa benar-benar wanita. Dia bukan hitam macam orang Melayu. Orang Melayu kalau hitam manis, itu kata hitam minta hitam pun manggis. Sungguh pun hitam dipandang manis. Tapi ini Badui, hitam orang Badui. Ya, hitam. Tapi Harun Ar-Rasyid suka kan? Sebab apa? Sebab cerdik. Suka kan dia? Akhirnya kahwinlah dia dengan Zubaidah. Zubaidah ni jadi isteri kepada Khalifah. Ya. First lady lah. Isteri Khalifah. Oleh kerana dia cerdik tuan, apa kata suami balik dia kritik Harun Ar-Rasyid. Sebab dia cerdik, dia perempuan cerdik. Dia tengok tak betul ni bang, ni tak betul ni. Antara benda yang dia tegur suami dia apa dia? Kerajaan duit banyak, tapi orang pergi haji tengah jalan RMR tadi. Apa abang ni? Dia belasah Harun Ar-Rasyid. Duit banyak. Memang Harun Ar-Rasyid ni kerajaan dia kaya raya. Sampai Harun Ar-Rasyid kata apa? Harun Ar-Rasyid keluar dari istana dia. Dia nampak awan mendung nak turun hujan. Apa kata dia? Hei awan, kau pergi ke negeri lain lah. Tak payah turun ke negeri aku. Sebab kat negeri aku ni pun khazanah yang dia tak termakan. Nak cerita dia punya hebat kerajaan dia. Tapi tak ada bekalan air untuk orang-orang nak pergi haji, pergi umrah. Kritik dia Zubaidah. Harun Ar-Rasyid kata betul kata Zubaidah. Andai itu yang dia buat pergi Siti Zubaidah. Ada tak? Masih ada. Ya. Dia buat projek tu. Pergi orang pergi haji, ada air minum. Jalan, ada air minum sampai bagi manfaat pada orang. Ini Siti Zubaidah. Dia jadi isteri menteri, tapi bawa manfaat kepada rakyat. Ya, bukan macam kawan kita tu. Oh, mudarat pada rakyat. Nah, ini Siti Zubaidah. Tapi macam mana pun tuan-tuan, Harun Ar-Rasyid ni tetap lelaki sejati. Dia geram betul Zubaidah, yang asyik terkuat. Ya, orang jadi menteri ni kepala sakit. Ya. Dia balik rumah satu hari, Zubaidah kritik dia. Dia kata Zubaidah, kau dah nampak hari ni, kalau kau tak keluar dari kerajaan aku sebelum masuk waktu maghrib ni, jatuh talak 3. Ini Harun Ar-Rasyid dah marah. Sebab apa? Masuk campur tangan dalam usaha pentadbiran ini. Ini lelaki sejati. Tak bagi dia sebab pening kepala aku. Dekat parlimen kita bicara, dekat rumah kau cakap lain. Pening lah. Sampai dia taklid isi daripada, kalau kau tak keluar daripada rumah, daripada kerajaan aku, masuk waktu maghrib ni, jatuh talak 3. Dia tengah marah. Tak lama lepas tu sejuk, dia pun terfikir, berapa talak tadi? Dia beda kata 3 bang. Allah, nampak macam mana beda? Aku sayang lagi kat kamu. Beda kata dah abang cakap macam ni, nampak macam mana? Harun Ar-Rasyid mula sayang. Mana nak buat ni? Waktu dekat asar ke maghrib bukan jauh. Nak keluar daripada kerajaan Harun Ar-Rasyid bukan dekat. Bermula daripada Baghdad, akhir dekat Morocco. Masa tu jet bukan ada. Kalau ada jet boleh guna jet. Tak ada jet. Nak lagi nak? Sudahlah. Masuk maghrib ni jatuh dah tangan kau. Habislah. Zubaidah kata cuba abang jumpa Datuk Mufti. Ada masa tu muftinya siapa? Abu Yusuf. Mufti yang pertama dalam kerajaan Islam nama Abu Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah. Macam mana Abu Yusuf? Kalau isteri aku tak keluar waktu maghrib ni, nak jadi macam ni. Abu Yusuf ni tuan-tuan, dia bagi fatwa. Dia mufti yang tidak gila. Apa kata dia? Wahai Khalifah, dekat-dekat waktu maghrib nanti bawa Zubaidah suruh tinggal dalam masjid.
Lepas maghrib balik. Tak ada ketalak ke tu? Tak ada tu. Tak ada tu. Sebab apa? Sebab masjid bukan kau punya, masjid Allah. Kau jangan campur tangan urusan masjid. Ini Allah punya, bukan kau punya. Kau jangan mana-mana tak boleh, ini tak boleh. Harun Rasyid kata bijak Datuk Mufti aku. Dia pun bawa Zubaidah. Dekat-dekat maghrib Zubaidah tingkat dalam masjid. Dah terkeluar daripada kerajaannya. Lepas solat Isyak balik dan mereka bahagia sampai ke akhir. Ini cerita Siti Zubaidah, isteri kepada seorang khalifah, tetapi membawa manfaat kepada rakyat. Jadi kalau tuan jadi menteri nanti, pastikan isteri kita isteri Siti Zubaidah. Ya, bawa manfaat pada rakyat. Itu yang kita nak. Ya, ada di tuan. Allah kata apa? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Isteri dia juga akan masuk api neraka. Siapa dia? Perempuan yang memegang kayu api. Dia kejar Nabi kayu api. Fi jidha hablum min masad. Pada lehernya tergantung tali. Dalam tafsir kata di hujung tali itu ada sabut yang akan terbakar. Dekat dengan mulut dia, sesuai dengan mulut dia yang lancang, yang suka menghina Nabi, memaki hamba Nabi. Allah telah sedia dan untuk dia satu sabut. Sabut itu akan terbakar dekat dengan mulut dia, supaya sakit dia itu bertambah sakit. Selain terbakar dengan api neraka yang menjulang-julang, air api daripada sabut itu akan terus menyeksa. Ini perkhabaran yang Allah telah berikan dalam surah Al-Masad yang dapat kita baca dalam Al-Quran. Jadi ayat ini banyak pengajarannya. Saya rasa kalau saya bagi kertas A4 paper, minta tuan-tuan buat pengajaran dari surah ini, saya rasa berapa A4 paper tuan-tuan nak? Banyak, betul tak ya? Kalau tuan-tuan banyak, saya lagi banyak boleh buat pengajaran. Oleh itu tak payah dah saya buat ya. Jadi teruslah baca surah-surah Al-Quran ya. Hari ini kita baca surah Al-Masad, nanti lain kali kita cerita pula surah-surah yang lain. Saya berminat benar tuan-tuan nak mentafsirkan surah Qul ya ayyuhal kafirun, tapi bacaannya belum selesai lagi. Tentang jemput lagi sekali kita nak tafsirkan ayat ini. Ayat ini sangat penting untuk kita fahami. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hal ini tuan-tuan, bila surah ini tidak difahami, terjadi apa yang terjadi? Kesian orang kafir kat tempat kita tuan-tuan, teranyanya dengan sebab kejahilan orang Islam. Fahami ayat saya itu. Kesian orang kafir kat tempat kita tuan-tuan, teranyanya mereka disebabkan kejahilan orang Islam. Faham tu? Itu mantan dia. Dia punya kupasan nanti berjumpa dengan datang. Ya. Kerana kita jahil tuan-tuan, orang kafir teranyanya. Ingat, bila orang kafir teranyanya, apa kata Nabi? Man adza dhimmiyan faqad adza. Siapa-siapa yang menyakiti kafir sini, dia telah menyakiti aku juga, kata Nabi. Okay. Jangan kita boleh tengok kafir aja, ini laknatullah. Memanglah dia kafir, laknatullah. Tapi laknatullah itu hanya boleh dibaca selepas dia mati. Sebelum dia mati kita tak boleh kata laknatullah. Haram. Abu Jahal laknatullah, Fir'aun laknatullah, tak apa. Tapi yang masih hidup tak boleh. Kita tak tahu di akhir hidup dia masuk Islam. 3 hari lepas kami di kota Raja, alhamdulillah, setakat ni kami dah Islamkan 2 orang. Yakin dia dengan Islam. Islam, alhamdulillah. Ya. Minggu lepas kami jemput peminat dan penyokong, ya, parti Islam di Terengganu. Dia datang, dia bersyarah, saya yakin dengan Islam. Saya ni ibarat dalam sejarah Islam seperti Abu Talib. Saya boleh tolong Islam, saya nak tolong Islam, tapi hidayah tak datang. Saya bukan Abu Lahab macam itu orang. Orang bertakbir, Allahu Akbar. Ya tuan, kita kena belajar fik bagaimana nak bermuamalah dengan orang-orang bukan Islam. Sebenarnya saya tutup kita sebagai orang kata dia punya geser, ya, dia tuan suruh bina dengan cepatlah. Satu hari
Sayyidina Abu Bakar jalan dekat Madinah, jalan. Tiba-tiba satu padri Yahudi panggil dia. Umar. Sayyidina Umar, Abu Bakar. Ada apa? Nih, kita Taurat baca ya. Sayyidina Umar ambil kita Taurat dia baca. Baca sampai berjalan. Sampai depan masjid Nabi, tak sedar sampai depan masjid Nabi. Nabi berkata, baca apa tu Umar? Baca Taurat ya Rasulullah. Nabi kata, Umar, kalau Nabi Musa ada sekarang ni, dia tak akan baca Taurat, dia akan baca Quran. Letak Taurat tu, baca Quran. Hadis itu terhenti dekat situ. Saya tak pernah dengar selepas itu Nabi bagi arahan. Mana Datuk Bandar? Datuk Bandar pergi rampas Taurat mereka. Pergi rampas Taurat mereka, tutup gereja mereka, bakar Taurat mereka. Pergi. Tak ada pula dalam hadis sudah tu. Yang Nabi marah siapa? Nabi marah Umar. Adapun Yahudi itu kerja mereka. Tapi terus saya sebutkan tadi itu syaratnya dakwah kena berjalan. Ya, InsyaAllah kita akan kupas hadis ini dalam pertemuan kita akan datang bila dah masak perbincangan ini. Wajib dengar, wajib dengar supaya kita ada pengetahuan bagaimana nak bermuamalah ini. Kadang-kadang kita ni semangat kebangsaan dalam otak tu kuat sangat. Kita bertindak dengan orang kafir ni ikut pangan kebangsaan, bukan ikut Islam. Betul? Saya orang Melayu. Apa betul saya ajar? Kau jangan. Kalau nampak calling dengan ular, kau kotok calling dulu. Orang Selangor macam mana Datuk aja? Sama aja. Ini fahaman kebangsaan sesat yang dah tertanam dalam otak kita. Dia pakul dengan paku Belanda lagi. Betul. Saya dulu tuan main bola. Saya main bola untuk sekolah. Saya punya posisi kegemaran defender. Kalau anak India main nonton melambung-lambung dulu, melambung. Sebab apa? Sebab kat sini dah tertanam. Padahal aku dosa waktu itu hanya mata putih, kulit hitam, kulit dosa. Tapi oleh kerana dah tertanam akidah tu, ya Allah. Bukan saya, jadi anak-anak murid saya mahat hafiz. Hari-hari dia baca Quran, hafiz. Saya bawa dia pergi mandi kat atas pelempak. Dalam kolam tu semua budak-budak hafiz yang mandi. Turun anak India 3 orang, naik semua budak-budak. Saya kata apa ni Ustaz? Nampak? Ada satu berhala dekat sini yang telah ditanam oleh datuk nenek moyang kita, para nasionalis. Dia tanam pahaman kebangsaan sesat ni sampai budak menghafal Quran pun tak boleh buang dia. Kalau budak menghafal Quran tak boleh buang, yang tak kerti baca Quran je. Sebab tu saya kata tuan, orang kafir di tempat kita teraniaya disebabkan kejahilan kita terhadap Islam. Ini tajuk yang kita akan bincang dalam perjumpaan akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Jangan lupa tuan-tuan, di belakang sana saya bawa minyak zaitun untuk tuan-tuan. Ini pun berita baik juga. Ya, tuan-tuan ambillah minyak zaitun saya ini buat minum. Ya, karena dia tak rasa minyak langsung. Tuan-tuan minum rasa macam air campur minyak. Minyak zaitun yang kat kedai kita nak minum itu meletup tekak tu, itu untuk goreng ikan. Goreng ikan tadi tu lah. Yang saya punya ni untuk minum, baik untuk jantung kita. Ya, alhamdulillah saya dah amalkan. Ambil lah. Ya, saya bawa tu untuk diambil tu, bukan untuk dia tengok. Tuan nak ambil seorang 5 botol, ambil je, ya. Lepas tu bayar je. Ya. Yang tak nak ambil tak apa, kita tak rasa. Tuan-tuan boleh hulur dah 10% dalam bentuk kami untuk membantu mahat hafiz kami yang sentiasa menunggang pembelajaran yang besar semuanya. Jadi sama-sama kita tolong jihad pendidikan ini supaya dapat melahirkan bakat-bakat ulama Islam di masa akan datang, insya-Allah. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa ahlina bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.